Zakaria bab 5. Aku melayangkan pandangan lagi, lalu nampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Seseorang bertanya kepadaku, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu dia berkata kepadaku, "Ini ialah kutukan yang keluar melanda seluruh negeri. Semua orang yang mencuri akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang satu, dan semua orang yang bersumpah akan disingkirkan menurut tulisan di sisi yang lain. Aku akan mengeluarkannya. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Kutukan itu akan masuk ke dalam rumah pencuri, serta rumah orang yang bersumpah dusta demi namaku. Kemudian kutukan itu akan tinggal di dalamnya serta menghancurkannya, baik kayu-kayunya maupun batu-batunya." malaikat yang berbicara dengan aku itu kemudian tampil dan berkata kepadaku, "Layangkanlah pandangan dan lihat apa yang muncul itu." Aku bertanya, Apakah itu? jawabnya, "Sebuah keranjang. katanya lagi. Beginilah rupanya di seluruh negeri." Kemudian tampak tutup timah keranjang itu terangkat, dan terlihat seorang perempuan duduk di dalam keranjang itu. Kata malaikat itu, Itu ialah kefasikan. lalu dia menghempaskan perempuan itu kembali ke dalam keranjang dan mencampakkan batu timah itu ke mulut keranjang. Setelah itu, aku melayangkan pandangan dan tampak 2 orang perempuan muncul dengan sayap-sayap mereka yang didorong oleh angin. Sayap mereka seperti sayap burung ranggung. Mereka mengangkut keranjang itu di antara langit dengan bumi. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Kemanakah mereka membawa keranjang itu? jawabnya kepadaku, Ke tanah Sinear untuk membina sebuah rumah bagi perempuan itu. Setelah siap, dia akan ditempatkan di sana, di tempatnya sendiri. Zakaria bab 6. Aku melayangkan pandang lagi, lalu tampak 4 buah rata muncul dari antara 2 buah gunung, dan gunung-gunung itu gunung gangsa. Rata pertama ditarik oleh pasangan kuda berwarna merah, rata kedua oleh kuda berwarna hitam, rata ketiga oleh kuda putih, dan rata keempat oleh kuda bertompok. Semuanya kuat-kuat belaka. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Apakah erti semua ini, tuanku? malaikat itu pun menjawab aku, Keempat-empat rata ini ialah 4 roh dari langit yang keluar setelah menghadap Tuhan semesta bumi. Rata dengan kuda hitam pergi menuju tanah utara. Rata dengan kuda putih pergi menuju arah barat, manakala rata dengan kuda bertompok pula pergi menuju tanah selatan. Ketika semua kuda yang kuat itu keluar, tampak betapa kesemuanya tidak sabar untuk segera pergi menjelajahi bumi. Kata malaikat itu, Pergilah, jelajahilah bumi. maka pergilah ke semua kuda itu menjelajahi bumi. Kemudian dia berseru kepadaku, Lihat, kuda yang pergi menuju tanah utara itu telah menenangkan rohku di tanah utara. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, Ambillah persembahan daripada kalangan buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, yang baru sahaja datang dari Babel. Kemudian pergilah engkau pada hari ini juga ke rumah Yosia, anak Zefania. Ambillah perak dan emas, buatlah mahkota, lalu kenakanlah pada kepala imam besar Yosua anak Yozadak. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan alam semesta. Inilah orang yang bernama Tunas. Dia akan bertunas dari tempatnya dan akan membangunkan bait suci Tuhan. Dialah yang akan membina bait suci Tuhan, dan dia jugalah yang akan menerima kemuliaan
serta duduk memerintah di atas takhtanya. Dia akan menjadi imam di atas takhtanya. Kesepakatan damai akan ada antara kedua-dua jawatan itu. Mahkota itu akan menjadi tanda pengingatan di dalam bait suci Tuhan bagi Helem, Tobia, Yedaya, dan Hen anak Zefania. Kalangan dari jauh akan datang membina bait suci Tuhan. Maka kamu akan tahu bahwa Tuhan alam semesta telah mengutus aku kepadamu. Hal ini akan terjadi jika kamu sungguh-sungguh mematuhi Tuhan Allahmu. Zakaria bab 7. Pada tahun keempat dalam zaman pemerintahan Raja Darius, tepatnya pada hari keempat dalam bulan ke-9, yaitu bulan Kisleu, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria. Pada waktu itu, penduduk Betel telah mengutus Sareze dan Regem-Melek serta orang mereka untuk memohonkan belas kasihan Tuhan dengan bertanya kepada para imam di bait Tuhan alam semesta dan kepada para nabi demikian. Haruskah aku menangis dan berpantang pada bulan ke-5 seperti yang telah kulakukan selama beberapa tahun ini? Maka datanglah firman Tuhan alam semesta kepadaku demikian. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, ketika kamu berpuasa dan meratap pada bulan ke-5 dan ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ketika kamu makan dan minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah firman ini juga yang telah Tuhan serukan dengan perantaraan para nabi terdahulu ketika Yerusalem dengan kota-kota di sekelilingnya masih dihuni dan masih aman, dan ketika tanah Negeb dan kawasan tanah rendah masih dihuni orang? Firman Tuhan datang kepada Zakaria demikian. Beginilah firman Tuhan alam semesta, jalankanlah hukum dengan benar. Tunjukkanlah kasih dan sayang antara satu sama lain. Janganlah menindas balu, anak yatim, pendatang, dan orang miskin. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap satu sama lain. Tetapi mereka menolak untuk memberikan perhatian. Mereka membalikkan punggung sebagai pembangkang dan memekakkan telinga supaya tidak mendengar. Mereka menjadikan hati mereka sekeras intan supaya tidak mendengar hukum dan firman yang disampaikan Tuhan alam semesta melalui rohnya dengan perantaraan para nabi terdahulu. Oleh sebab itu, datanglah murka yang besar daripada Tuhan alam semesta. Jadi, sebagaimana aku berseru dan mereka tidak mahu mendengar, demikianlah mereka akan berseru dan aku tidak mahu mendengar. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Dengan badai akan kucerai beraikan mereka ke antara segala bangsa yang tidak dikenali mereka, dan negeri yang ditinggalkan mereka akan menjadi musnah tanpa ada yang lalu lalang di sana. Mereka membuat negeri yang indah itu termusnah. Zakaria bab 8. Datanglah firman Tuhan alam semesta kepadaku demikian. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Aku begitu terusik kerana cemburuku terhadap Sion, dan aku sangat murka kerana cemburuku terhadapnya. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan bersemayam di tengah-tengah Yerusalem. Dan Yerusalem akan disebut kota setia, manakala gunung Tuhan alam semesta akan disebut gunung suci. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Akan ada lagi golongan datuk dan nenek yang duduk di tempat-tempat umum di Yerusalem, masing-masing memegang tongkat kerana lanjut usianya. Tempat-tempat umum kota itu akan penuh dengan kanak-kanak lelaki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Kalau hal itu ajaib bagi saki-baki umat ini pada masa ini, bukankah hal itu ajaib juga bagiku? Demikianlah firman Tuhan alam semesta.
Beginilah firman Tuhan alam semesta. Sesungguhnya, aku akan menyelamatkan umatku dari negeri sebelah timur dan dari negeri sebelah barat. Akan kubawa mereka pulang untuk tinggal di Yerusalem. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Kuatkanlah keyakinanmu, wahai kamu yang pada hari-hari ini mendengar firman ini, yaitu firman yang diucapkan oleh para nabi pada waktu dasar bait Tuhan alam semesta diletakkan untuk membina bait suci itu. Sebelum hari-hari ini, tidak ada upah bagi manusia ataupun binatang. Orang tidak dapat keluar masuk dengan aman kerana gangguan lawan. Sebab aku membuat semua manusia bertengkar antara satu sama lain. Tetapi sekarang, aku tidak akan memperlakukan saki-baki umat ini seperti pada waktu dahulu. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Benih akan disemai dalam suasana kedamaian. Pokok anggur akan berbuah, tanah akan memberikan hasil, dan langit akan menitiskan embun. Aku akan membuat saki-baki umat ini mewarisi semua itu. Jadi, sebagaimana kamu telah menjadi kutukan dalam kalangan bangsa, wahai keturunan kaum Yehuda dan keturunan kaum Israel, demikianlah aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut, kuatkanlah keyakinanmu. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Sebagaimana aku bermaksud mendatangkan malapetaka atasmu, ketika nenek moyangmu membangkitkan murkaku, dan aku tidak berbelas kasihan. Firman Tuhan alam semesta. Demikianlah pada waktu ini, aku kembali bermaksud mendatangkan kebaikan atas Yerusalem dan atas keturunan kaum Yehuda. Jangan takut. Hal-hal inilah yang harus kamu lakukan. Bercakap benar antara satu sama lain. Laksanakan penghakiman yang benar dan yang mendatangkan damai di tempat pengadilanmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap satu sama lain, dan janganlah mencintai sumpah dusta, kerana semua itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan alam semesta kepadaku demikian. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Puasa pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, dan bulan ke-10 akan menjadi kegirangan, kegembiraan, serta hari perayaan yang menyenangkan bagi keturunan kaum Yehuda. Oleh sebab itu, cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Masih akan datang lagi suku-suku bangsa dan penduduk banyak kota. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain sambil berkata, "Mari kita pergi memohon belas kasihan Tuhan dan mencari hadirat Tuhan alam semesta." Aku pun mahu pergi. Banyak suku bangsa dan bangsa-bangsa yang kuat akan datang mencari hadirat Tuhan alam semesta di Yerusalem dan memohon belas kasihannya. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Pada masa itu, 10 orang daripada segala bangsa dan bahasa akan memegang erat-erat punca jubah seorang Yahudi sambil berkata, "Kami mahu pergi bersama-samamu, kerana kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Zakaria bab 9. Pernyataan ilahi. Firman Tuhan datang atas tanah Hadrak dan akan berhenti di Damsyik, kerana mata manusia dan mata semua suku orang Israel tertuju kepada Tuhan. Juga atas Hamat yang berbatasan dengannya, serta atas Tirus dan Sidon. Walaupun mereka sangat bijak, Tirus membina bagi dirinya suatu kubu. Ditimbuninya perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Tetapi Tuhan akan mengambil harta miliknya dan memukul kekuatannya di laut, lalu ia akan musnah dimakan api.
Askelon akan melihatnya, lalu menjadi takut. Gaza akan sangat gemetar, dan juga Ekron, karena harapan besarnya mengecewakan. Raja Gaza akan binasa, dan Askelon tidak akan dihuni lagi. Suatu keturunan campuran akan tinggal di Asdod. Aku akan melenyapkan keangkuhan orang Filistin. Aku akan menyingkirkan darah daripada mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Saki-baki orangnya pun akan menjadi milik Allah kita dan menjadi seperti ketua kaum di Yehuda. Orang Ekron akan seperti orang Yebus. Aku akan mendirikan kemah dekat baitku sebagai pengawal, sehingga tidak ada seorang pun yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas melintasinya, kerana sekarang aku sendiri mengawasinya. Bergembiralah, wahai puteri Sion. Bersoraklah, wahai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia adil, pembawa kemenangan. Dia rendah hati dan menunggang seekor keldai muda. Aku akan melenyapkan rata dari Efraim dan kuda perang dari Yerusalem. Busur peperangan akan dilenyapkan. Dia akan mewartakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan membentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke hujung bumi. Mengenai engkau, kerana darah perjanjianku denganmu, aku akan melepaskan orang tahananmu dari lubang tutupan yang tidak berair. Kembalilah ke kubu, wahai para tahanan yang penuh harapan. Hari ini juga kuberitahukan kepadamu bahawa aku akan mengganti kerugianmu 2 kali lipat. Aku akan melenturkan Yehuda seperti busur dan mengisinya dengan anak panahku Efraim. Aku akan membangkitkan para anakmu, wahai Sion, untuk melawan para anakmu, wahai Yunani. Engkau akan kujadikan seperti pedang seorang kesatria. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak-anak panahnya akan membedil seperti kilat. Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan bergerak maju dalam badai dari sebelah selatan. Tuhan alam semesta akan melindungi mereka. Mereka akan memusnahkan dan menginjak-injak batu-batu tarbil. Mereka akan minum dan meraung seolah-olah mabuk dengan air anggur, dan diisi penuh seperti mangkuk, dibasahi seperti penjuru-penjuru masbah. Pada hari itu, Tuhan, Allah mereka, akan menyelamatkan mereka sebagai kawanan domba umatnya. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilau-kilauan di tanahnya. Sungguh, betapa agung kebaikannya dan betapa agung keindahannya. Para pemuda akan bertumbuh kerana gandum, dan para perawan kerana air anggur baru.